Slide yang ditunjukkan di hadapan merupakan jadual pelaksanaan Coco Cups. Kajian ini telah dilaksanakan selama lebih kurang 6 minggu dan saya telah memperuntukkan 1 minggu yang pertama waktu PDPC untuk membimbing murid cara-cara melukis plan dan dongakan berpandukan kaedah yang ditunjukkan dalam buku teks matematik tingkatan 5 diikuti dengan pelaksanaan ujian awal. Kemudian 2 minggu lagi diperuntukkan untuk membimbing murid-murid cara melukis plan dan dongakan dengan menggunakan kaedah Coco Cups. Selepas murid menjalankan ujian akhir, maka satu sesi temu bual telah dijalankan untuk mendapatkan pandangan mereka tentang keberkesanan penggunaan Coco Cups ini. Murid juga telah diberi tempoh semasa cuti hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad untuk memahirkan diri dengan kaedah ini sebelum ujian akhir dijalankan. Pencapaian murid dalam ujian akhir menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Coco Cups ini telah membantu meningkatkan kemahiran murid untuk melukis, plan dan dongakan. Dan hasil dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa Coco Cups sebanyak membantu murid meningkatkan keyakinan diri, daya ingatan, visualisasi dan kefahaman terhadap apa yang dipelajari di samping menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih ceria dan menyeronokkan. Slide yang dipaparkan di hadapan merupakan satu carta alir proses pelaksanaan dan penghasilan kit Coco Cups. Terdapat 5 cadangan penyelesaian masalah yang telah dikenal pasti. Cadangan yang pertama adalah membincangkan idea bagaimana untuk menghasilkan kit Coco Cups. Kedua, melakar blueprint bagi bongkar pepejal geometri yang terlibat. Ketiga, membina alat Coco Cups yang terdiri daripada pepejal geometri cube, cone, cuboid, prisma dan silinder. Keempat, melaksanakan uji cuba prototipe Coco Cups yang telah direka ke atas murid tingkatan 5 di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Dan kelima, membuat penambahbaikan ke atas prototipe kit Coco Cups selepas mendapat maklum balas penggunaan daripada murid dan juga guru. Untuk pengetahuan semua, kit Coco Cups telah membuat permohonan uji cuba dan satu surat permohonan kelulusan uji cuba telah dihantar ke Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu untuk memohon kebenaran melaksanakan uji cuba di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu, dan seterusnya Pejabat Pendidikan Kuala Penyu telah memberikan kebenaran untuk melaksanakan uji cuba kit Coco Cups ini ke atas 4 sekolah menengah yang terlibat. Selepas sesi uji cuba prototipe Coco Cups telah dilaksanakan ke atas kumpulan sasaran, berikut merupakan maklum balas responden yang kami terima. Pertama, kotak kit Coco Cups tidak kemas dan cepat rosak. Kedua, bongkah dan kotak kit Coco Cups tiada label. Ketiga, sata berwarna tidak kemas dan mudah terbuka. Keempat, gunakan perspek supaya lebih tahan. Kelima, sediakan beg atau sarung untuk melindungi bongkar pepejal geometri Coco Cups. Dan keenam, sediakan manual penggunaan kit Coco Cups untuk melancarkan lagi penggunaan prototipe ini di masa hadapan. Selepas sesi uji cuba telah berjaya dilaksanakan ke atas kumpulan sasaran, kami telah membuat penambahbaikan ke atas prototipe kit Coco Cups ini. Dan selepas ini saya akan kongsikan apakah maklum balas responden selepas penambahbaikan kit Coco Cups. Apabila kit Coco Cups telah mengalami penambahbaikan selepas uji cuba ke atas murid tingkatan 5 di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu, kami telah memohon kebenaran untuk melaksanakan prototipe kit Coco Cups yang terbaru ke peringkat daerah Kuala Penyu, dan kebenaran ini telah dipanjangkan ke Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu. Dan selepas itu, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu telah memberikan kebenaran untuk melaksanakan kit Coco Cups yang terbaru ini ke atas murid tingkatan 5 di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Dan dengan itu, kami telah mengambil langkah untuk memperkenalkan kit Coco Cups yang terbaru selepas penambahbaikan ke 4 buah sekolah menengah yang terpilih. Untuk pengetahuan semua, saya juga akan kongsikan kos penghasilan kit Coco Cups selepas penambahbaikan. Terdapat beberapa bahan yang digunakan, termasuklah
kotak kek Coco Cups 1 unit, lamination film 6 keping, plastik gula-gula kelapa dengan 3 warna 3 keping, double tap 1 roll, permanent marker 1 batang, kertas graf 6 keping, cetakan label dalam dan luar 2 keping, elektrik RM1, divider for drawer 1 paket dan juga upah bagi 2 orang. Dan daripada jadual yang ditunjukkan di hadapan, kos keseluruhan penghasilan kit Coco Cups bernilai RM50. Bagi merancakkan lagi perbincangan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan kit Coco Cups. Kit Coco Cups mengandungi 6 bentuk pepejal yang berbeza, iaitu kubus, semisilinder, kuboid, prisma A, prisma B dan prisma C. Bagi setiap bentuk, kami telah mencadangkan 3 penggunaan warna permukaan yang berbeza bagi kemudahan pengguna, iaitu murid. Petunjuk warna adalah seperti berikut: permukaan berwarna merah menunjukkan plan, permukaan berwarna hijau menunjukkan pandangan sisi, dan permukaan berwarna biru menunjukkan pandangan depan. Ini merupakan kelebihan dan keistimewaan kit Coco Cups berbanding dengan kit plan dongakan yang berada di pasaran sekarang. Berikut merupakan model kit Coco Cups. Daripada 6 bentuk pepejal geometri yang disediakan, pengguna yang terdiri daripada murid dan guru boleh menggabungkan bongkah-bongkah untuk aktiviti pengayaan maupun pemulihan semasa PDPC di kelas. Berikut merupakan beberapa contoh gabungan yang diberikan. Gabungan 1 terdiri daripada prisma dan semisilinder, gabungan 2 terdiri daripada prisma dan kubus, dan gabungan ketiga terdiri daripada prisma dan kuboid. Gabungan-gabungan lain bolehlah dibentuk berdasarkan keperluan latihan masing-masing. Dan untuk makluman juga, terdapat 3 warna permukaan yang berbeza ditunjukkan melalui bongkah ini, iaitu warna merah jambu untuk memberikan guideline kepada murid melukis plan, warna biru memberikan guideline kepada murid untuk melukis pandangan depan, dan warna hijau memberikan guideline kepada murid untuk melukis pandangan sisi. Warna-warna yang berbeza ini akan memudahkan murid membuat visualisasi berdasarkan plan dan dongakan yang diminta dalam soalan. Selepas kit Coco Cups mengalami penambahbaikan, berikut merupakan analisis pro and contra. Pertama, kotak kit Coco Cups lebih kemas dan lebih tahan lama berbanding kotak kit Coco Cups yang dahulu yang mudah rosak. Kedua, bongkah dan kotak telah dilabel supaya lebih jelas. Ketiga, sata berwarna lebih kemas dan tidak terbuka kerana kertas warna telah pun dilaminate di atas hamparan bongkah pepejal geometri Coco Cups itu sendiri. Dan yang keempat, manual penggunaan kit Coco Cups telah pun berjaya dihasilkan beserta dengan contoh RPH agar dapat meningkatkan lagi keberkesanan PDP tajuk plan dan dongakan pada masa hadapan. Berikut merupakan kelebihan prototipe Coco Cups selepas penambahbaikan. Maklum balas yang kami perolehi daripada guru. Pertama, aktiviti pelbagai aras mudah dapat dijalankan. Kedua, guru bertambah kreatif dalam penyampaian PDP. Ketiga, PDP lebih berpusatkan murid dan bahan. Dan keempat, objektif pembelajaran mudah tercapai dengan bantuan prototipe kit Coco Cups. Maklum balas yang diberikan oleh murid pula ialah, pertama, murid lebih seronok dan lebih berminat belajar tajuk plan dan dongakan dengan menggunakan prototipe Coco Cups ini. Kedua, murid dapat belajar mengikut aras yang sesuai dengan mudah. Ketiga, murid lebih mudah memahami isi pelajaran plan dan dongakan. Dan yang keempat, murid lebih yakin untuk melibatkan diri dalam aktiviti kelas melalui aktiviti hands-on.
Para pendengar yang dikasihi, kita telah pun sampai ke fokus yang ke-6, iaitu fokus yang terakhir dalam perbincangan kali ini, iaitu cadangan kajian masa hadapan. Saya berhasrat untuk memperkenalkan kuku KAPS kepada murid tahun 3 dalam mata pelajaran matematik, tajuk sukatan dan geometri, dan ingin memperkenalkan juga kuku KAPS kepada murid menengah rendah dalam mata pelajaran matematik, tajuk pepedal geometri, agar inovasi kuku KAPS mengalami replicability. Di samping itu, saya juga ingin memperkenalkan kuku KAPS kepada murid menengah atas dalam mata pelajaran lukisan kejuruteraan dan reka cipta agar inovasi kuku KAPS ini mengalami scalability. Dan akhir sekali, saya berhasrat untuk membina kit interaktif kuku KAPS menggunakan software-software tertentu agar sustainability berlaku ke atas inovasi ini. Dan seterusnya, menyokong aktiviti-aktiviti pembelajaran abad ke-21. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, berikut merupakan kesimpulan kajian. Saya akan membuat perbandingan sebelum dan selepas prototipe kuku KAPS diperkenalkan. Dimulai dengan suasana PDPC yang berpusatkan guru telah berubah menjadi suasana PDPC yang berpusatkan murid. Terdahulunya penglibatan murid adalah pasif telah berubah menjadi penglibatan murid yang lebih aktif. Selepas itu, peratus grade A ujian awal hanya 38.9% telah meningkat kepada 63.2% dalam ujian akhir, diikuti oleh peratus gagal ujian awal ialah 25.4% telah menurun kepada 16.0% dalam ujian akhir, dan seterusnya. Masa PDPC 5 waktu sebelum prototipe kuku KAPS diperkenalkan telah berubah kepada 2 waktu selepas prototipe kuku KAPS diperkenalkan. Demikianlah tadi perbentangan satu kajian tindakan daripada saya yang bertajuk Kuku KAPS meningkatkan kemahiran melukis pelandungakan dalam kalangan murid tingkatan 5 di 4 buah sekolah menengah di daerah Kuala Penyu. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada SSTP JPN Sabah kerana mempelawa saya menjadi salah seorang pembentang alumni Teknopan 3.3 siri ke-10, dan tidak lupa juga kepada PPD Kuala Penyu kerana banyak memberikan peluang kepada saya untuk berinovasi ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Turut diingati tim kuku KAPS yang terdiri daripada guru matematik SPM Sekolah Menengah di daerah Kuala Penyu. My big hugs untuk kedua orang tua saya yang membesarkan dan mendidik saya sehingga menjadi seorang pendidik. Dan teristimewa buat suami yang tercinta yang sentiasa memberikan sokongan dan bimbingan dalam apa jua yang saya lakukan. Seterusnya, buat anak-anak yang disayangi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya dari diri kita sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.